Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan hasil projek inovasi digital saya yang dinamakan sebagai Dr. Science. So Dr. Science ni merupakan suatu platform yang melalui laman web ataupun blog yang turut memfokuskan kepada tajuk Sistem Suria Tahun 3, di mana penghasilan projek ini membolehkan murid-murid untuk berpeluang untuk menjadikannya sebagai latih tubi atau pengukuhan sama ada di dalam atau di luar pembelajaran bilik darjah. Platform ini turut mengumpulkan semua rujukan daripada pelbagai sumber dengan hanya mengakses laman web atau QR code yang disediakan. Maknanya laman web yang saya hasilkan ini setelah memasukkan beberapa latihan dari pelbagai sumber. Saya kumpulkan dalam satu laman web ni. So latihan daripada pelbagai sumber tu seperti Google Form, saya masukkan dari sumber Scratch, saya juga masukkan dari sumber YouTube, Quizzes dan sebagainya yang akan kita lihat sebentar lagi. So paparan utama apabila pengguna mengakses inovasi saya, mereka boleh mengakses sama ada menggunakan link yang dinyatakan di sini ataupun mereka boleh mengakses dengan hanya menggunakan QR code yang saya lampirkan semasa promosi produk. Paparan utama akan membawa pengguna ke halaman ini di mana mereka akan perlu klik pada enter site. So mereka akan masuk ke paparan seterusnya. Dalam produk yang dihasilkan ini juga, mereka boleh melihat, murid-murid terutamanya akan boleh melihat kedudukan planet-planet pada orbit secara lebih jelas dengan lebih mudah melalui grafik yang dihasilkan. Mereka juga boleh mengetahui ciri-ciri bagi setiap planet. Kita ada 8 planet, so ada 8 planet, ciri-ciri 8 planet dinyatakan dalam blog ni. Kemudian di sini juga dinyatakan nota yang mudah diakses oleh murid, yang mana nota ini dalam bentuk grafik yang sangat mudah difahami dan dibaca oleh murid-murid tahun 3 terutamanya. Di bahagian ini saya juga lampirkan nota mengenai dengan ahli dalam sistem suria. Saya juga nota mengenai susunan planet, di mana nota-nota yang dihasilkan ini adalah hasil oleh saya sendiri menggunakan aplikasi e-book. Hasilkan buku secara digital mengenai tajuk sistem suria yang saya hasilkan nota-nota kecil yang mudah difahami oleh murid. Sebagai contoh, bila dibuka nota tu, dia akan buka satu buku sistem suria. So ini adalah nota-nota mengenai tajuk sistem suria lah. So mereka boleh baca ahli-ahli sistem suria. Ciri-ciri. Yang kedua ialah buku berkenaan dengan susunan planet-planet. Juga sama, cuma tajuk sahaja berbeza. Itu berkenaan dengan nota yang boleh diakses oleh murid. Kemudian murid-murid juga boleh melakukan latih tubi yang disediakan dalam laman web ini. Antara latih tubi saya adalah menggunakan aplikasi Live Worksheet. Yang kedua, saya juga menggunakan Scratch. Saya sesuaikan dalam English version untuk murid-murid yang belajar sains dalam bahasa Inggeris, juga dalam Live Worksheet. Jadi saya akan tunjuk menggunakan Live Worksheet dan juga latihan yang menggunakan Live Worksheet sangat menarik kerana bagi saya murid berminat melakukan worksheet, sebab bila murid jawab dalam ni, so dalam pada masa yang sama mereka akan dapat tahu markah yang mereka peroleh. Ini live worksheet yang dihasilkan. Contoh planet yang mempunyai hidupan. Nombor 1, semua murid akan jawab. Bumi. Contoh jawapannya adalah bumi. Nombor 2 ialah planet yang terdekat dengan matahari. Jawapan adalah Utarik. Bila dia klik finish, contoh saya buat sikit je.
Okay, so finish. So murid boleh pilih sama dia nak check dia answers ataupun dia boleh email jawapan tu pada guru. Okay, let's say check my answers. Okay, so jawapan 2/10 sebab yang lain tak jawab. Okay, ini adalah jawapan yang diperoleh oleh murid tersebut. Okay, kalau salah 1/10 je lah dia dapat terus satu ni. Dan seterusnya lah. Okay, itu penggunaan live worksheet kat sini. Yang kedua, saya juga menggunakan medium Scratch. Scratch ni yang saya hasilkan ni, murid-murid dia perlu menguasai terlebih dahulu tajuk sistem suria. Sebab kalau let's say dia tak kuasai soalan satu, dia tak dapat jawab, dia tak akan dapat proceed kepada soalan kedua. Ini adalah saya hasilkan sendiri. Okey, contohnya, okey, let's say lah, okey, soalan pertama, contoh, apakah satelit semula jadi bagi bumi? Okey, jawapannya kalau saya jawab betul, okey, bulan. Okey. Okey, apakah pusat bagi sistem suria? Okey, jawapan betul adalah matahari. Tetapi let's say saya jawab salah, saya jawab bulan. Okey, salah. So still stick dekat question yang sama. Let's say awak jawab salah lagi. So tetap akan stick dekat question yang sama. So sebab tu kalau nak jawab latihan yang ini, kena kuasai dulu. So itu adalah penggunaan Scratch. Kemudian quiz Dr. Sains saya hasilkan dengan media menggunakan Google Form dan juga quizzes. Dan saat ni gunakan YouTube untuk murid-murid yang berminat untuk tengok cerita. So saya bekalkan link dekat sini, just click the link, dia akan direct kepada YouTube. And Catch the Stars ni adalah satu permainan yang saya hasilkan menggunakan Scratch juga. Okey, penggunaan quizzes ni pun menarik. Okey, walaupun dah menjadi kebiasaan. Okey, penggunaan Google Form apabila guru-guru tu dia boleh jadikan sebagai pentaksiran kepada murid. Okey, murid-murid jawab. So at the end dia akan submit terus kepada email guru tersebut. Okey, sangat mudah dan sangat bersesuaian digunakan kepada guru dan murid. Okey, quizzes. Okey, ni saya main tadi. So kita start over. Okey, contoh. Okey, main seperti biasalah. Okey, sangat menarik contohlah. Salah. So dia terus nyatakan jawapan yang betul dan jawapan yang salah. Dan diserta juga point markah bagi murid yang menjawab. Okey, itu adalah penggunaan quizzes dan juga Google Form. Okey, itu antara aplikasi yang saya masukkan dalam penghasilan inovasi digital saya kali ini. Dan penambahbaikan yang saya akan lakukan selepas ini, mungkin saya akan masukkan lebih banyak topik dalam tahun 3 supaya murid tu dia boleh mengakses apa-apa tajuk sains tahun 3 dalam blog yang dinyatakan di sini. Dan saya berharap agar penghasilan Dr. Sains ini mencapai objektif, antaranya adalah untuk meningkatkan kefahaman murid terhadap kandungan pembelajaran, memudahkan guru untuk membuat penilaian dan sebagainya. Okey, dan saya harap agar projek ini dapat dicapai objektif yang disasarkan serta membantu dan memudahkan proses PDPC murid dan guru. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Okey, seterusnya saya akan membentangkan amali saya yang dihasilkan secara e-book menggunakan aplikasi Flipboulder. So, e-book ini dia boleh diakses melalui laman web yang dinyatakan di sini ataupun melalui QR code yang dihasilkan. Saya menghasilkan amali ini. Okey, so di bahagian muka hadapan ini saya letakkan gambar dan pelbagai tulisan yang menarik minat pembaca untuk melihat buku tersebut. Okey, di bahagian muka surat yang kedua, okey, amali ini adalah berkenaan dengan tajuk si asas dan frekuensi resonance bagi satu model petikan bertali. Jadi dalam amali ini dia menggunakan alat
sonometer. So mungkin ramai yang tak tahu apa itu, macam mana penggunaan sonometer, dan bagi mereka yang tidak melaksanakan amali, so di bahagian kedua saya meletakkan saya meletakkan video yang menerangkan tentang aplikasi sonometer. So sesiapa yang mengakses buku ni, dia boleh tengok video yang terdapat dalam buku ni. So mereka akan lebih faham bagaimana aplikasi sonometer tu. Okey. Kemudian melalui video ni, so mungkin pembaca akan mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai penggunaan sonometer dalam eksperimen. Okey, kemudian di bahagian ni pula, okey, pembaca boleh melihat gambar secara lebih besar. Okey, dan pembacaan. Okey, kemudian di bahagian muka surat sebelah juga, okey, gambar rajah bagaimana penyusunan alatan semasa menjalankan eksperimen. So mereka juga boleh melihat secara lebih jelas. Okey, kemudian di bahagian muka surat ini terdapat juga pemerhatian di mana okey, secara lebih jelas boleh dilihat apabila diklikkan 2 kali untuk zoomkan gambar tu. Kemudian okey, ini bahagian seterusnya. Okey. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.